Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, walhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama bahawasanya apabila seseorang itu mempunyai harta ataupun rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, kita diwajibkan menunaikan zakat apabila telah cukup nisab dan cukup haul. Telah kita kupaskan dengan panjang lebar mengenai nisab, mengenai haul dan juga mengenai asnaf-asnaf zakat. Cuma masalahnya adalah kalau sekiranya seseorang itu tidak cukup syarat, yakni tidak cukup nisab atau tidak cukup haul, bagaimanakah keadaan harta yang dimiliki? Bagaimanakah keadaan gaji bulanan yang diperolehi? Telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menuntut juga supaya kita memberikan sebahagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang kita perolehi, yang kita miliki selain daripada zakat. Kalau kita renungkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, mereka berinfak. Jadi orang-orang beriman, antara sifat-sifat mereka adalah mereka punya sifat pemurah. Ya, dapat rezeki mereka infakkan. Wa mimma razaqnahum, daripada sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Apabila kita katakan tentang rezeki yang kita infakkan itu, ada beberapa golongan yang boleh kita bantu atau yang boleh kita anugerahkan kepada mereka. Kalau kita renungkan ayat Al-Quran yang telah kita ambil pada pertemuan kita yang lalu, daripada surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Wadzil kurba, bukan hanya berbuat baik kepada kedua orang tua, kita juga dituntut berbuat baik kepada kaum kerabat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakini, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil kurba, berbuat baik kepada jiran-jiran yang dekat. Wal jaril junubi, dan berbuat baik kepada jiran-jiran tetangga yang dekat ataupun yang bersebelahan. Wasahibi bil janbi, yang bersebelahan. Wabni sabil, dan berbuat baik kepada orang-orang yang berada di rantauan, yang terputus di dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, dan berbuat baik kepada hamba sahaya. Kalau zaman dahulu kita ada hamba sahaya, pada zaman sekarang kita ada pembantu-pembantu rumah kita yang bukan sama dengan hamba sahaya, tetapi mereka yang senantiasa membantu kita dalam urusan rumah tangga. Itu adalah antara golongan orang-orang yang kita dituntut untuk berbuat baik. Menyambung perbincangan kita, Allah Subhanahu wa taala ataupun penulis Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah meneruskan perbincangan di muka surat 396. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan memberikan hak orang miskin, orang musafir dan hamba sahaya
seakan-akan seperti mana hak kaum kerabat dalam ayat tadi. Jadi satu persatu Allah Ta'ala sebutkan. Sama seperti hak kaum kerabat. Serta diwajibkan melakukan ihsan, berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat dan orang-orang miskin, jiran tetangga dan hamba sahaya yang membantu diri kita dalam urusan harian. Berbuat ihsan meliputi segala yang telah kami huraikan sebelum ini, tidak diragukan lagi bahawasanya tidak berbuat ihsan kepada mereka tentunya satu kejahatan. Nah, jadi itu semua golongan orang-orang yang secara umum ya, bukan hanya dalam bab zakat, bukan hanya dalam bab sedekah, golongan orang-orang yang mesti yang kita dituntut, kita disuruh berbuat baik. Jadi siapakah orang-orang yang kita disuruh berbuat baik? Wabil walidaini ihsana. Pertama sekali, ibu bapa dan sebagainya yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Baik. Al-Imam Zaid Sabiq kemudian membawakan satu lagi ayat daripada surah Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir, "Ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." Apabila di hari akhirat kelak mereka itu ditanya, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka? Di hari akhirat kelak orang-orang yang dimasukkan dalam neraka itu mengatakan, qalu, mereka katakan, lam naku minal musallin. Kami ini tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang mendirikan solat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga dahulu tidak memberi makan orang-orang miskin. Kerana itu mereka antara lain asbab dimasukkan ke dalam neraka. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini ada dua perkara penting. Apabila mereka dimasukkan ke dalam sakar, ke dalam neraka, mereka ditanya. Mereka itu bukan daripada kalangan orang-orang yang mendirikan solat. Maka para jemaah, kita senantiasa mengetahui dan kita akur tuntutan mendirikan solat itu sangat besar. Solat adalah tiang agama. Kita seringkali katakan kita dirikan solat. Umat Islam wajib tunaikan solat. Solat itu tiang agama, salah satu daripada rukun Islam. Solat itu bukan setakat solat para jemaah. Solat itu kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kita tak nak sebutkan solat, kadang-kadang orang rasa sebagian orang yang tak solat tu beratlah nak solat. Kenapa nak solat satu hari 5 waktu? Solat ini macam satu kewajipan, satu tuntutan. Okeylah. Jangan cakap pasal solat lah. Okey? Tak nak cakap pasal solat, tak apa. Jangan sebut pasal solat. Orang yang dah banyak buat dosa atau orang yang selalu ni lalai, kemudian berat nak tunaikan solat, kita jangan sebut pasal solat. Apa yang kita dituntut, boleh tak kita menyembah Tuhan? Kita kalau rasa solat tu macam seolah-olah kita kena tunaikan solat, let us be appreciative. Kita jadi seorang yang berterima kasih, kita sembah Tuhan. Bangun pagi, orang-orang yang tak beriman, orang-orang bukan Islam, kadang-kadang mereka pergi kat depan tok pekong mereka pergi kat depan inverted commas, Tuhan-Tuhan mereka itu, mereka sembah. Pasal mereka minta kepada Tuhan-Tuhan mereka yang kita akur, ianya adalah batil. Sebagai seorang beriman, kita tahu tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau mereka sembah Tuhan mereka pada setiap pagi, kita pun sembah Tuhan kita pada setiap pagi. Bangun pagi, bersihkan tubuh badan, sembah. Itu dia yang kita dirikan solat. Jadi sebab tu kadang-kadang perkataan dirikan solat, nak kena sembahyang, nak kena, perkataan nak kena tu rasanya sebagai satu beban. Orang-orang yang tak beriman yang menyembah berhala tu, mereka tak ada rasa nak kena sembah. Tak. Mereka pagi-pagi memang minta pasal nak untung. Hari ini mesti nak untung, mesti nak kaya. Bangun pagi dengan voluntarily mereka sembah
berhala-berhala mereka. Kita ni yakin tiada Tuhan melainkan Allah, bangun pagi, baiklah tak nak gunakan perkataan solat, tak apa. Kita sembah Tuhan, minta kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Sebelum minta kepada Tuhan, kita bersihkan tubuh badan kita. Berwuduk. Lepas tu kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Kita baca Quran, kita baca suratul Fatihah, kita rukuk, kita sujud, kita sembah Tuhan. Itulah kita solat. Tapi sebab tu jangan rasa kena solat. Perkataan kena solat tu macam satu bebanan. Kita jadi seorang yang bersyukur, dan apabila kita ingin bantuan Tuhan yang mentadbir alam ini, kita minta daripada Tuhan dan kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh. Jadi orang-orang apabila mereka itu dimasukkan ke dalam neraka, kenapa mereka tidak kenapakah mereka dimasukkan ke dalam neraka? Kerana mereka tidak menyembah Allah. Tidak mendirikan solat. Bukan hanya tidak menyembah Allah, pada masa yang sama, walam nakun nut'imul miskin. Mereka itu tidak suka memberi makan kepada fakir miskin. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, memberi makan kepada fakir miskin juga boleh menjadi penyebab untuk terselamat daripada api neraka. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan memberi makan kepada orang miskin beriringan dengan kewajipan mendirikan solat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi beberapa sanad yang sahih. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan dalam sebuah hadis juga, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa tidak mempunyai sifat ihsan, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, nescaya Allah Taala tidak menyayangi diri dia. Dalam riwayat yang lain, man lam yarhamun nas, barang siapa tidak mempunyai sifat ihsan, menyayangi manusia, man la yarham la yurham, maka dia juga tidak disayangi, tidak dirahmati, tidak dikasihi. Jadi sebagai seorang manusia ni, kita cek iman kita. Dalam diri kita ni ada sifat ihsan tak? Naturally kena ada para jemaah. Kena ada sifat ihsan, sifat lembut, kasih sayang. Kena ada. Jangan jiwa kita keras, macam batu gitu. Tak ada perasaan. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta dan secara kebetulan melihat seorang Muslim yang sedang dalam kelaparan, tidak berpakaian dan hidup dalam keadaan tersia-sia, namun dia tidak mahu memberikan pertolongan, maka tanpa diragukan lagi, orang itu tidak memperolehi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma biasalah, kita kena berhati-hatilah. Kadang-kadang ni sekarang ni banyak scam ni masalah. Banyak scammer, tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Jadi apabila kita mengetahui ada golongan orang-orang yang susah yang Allah Ta'ala takdirkan kita bertemu dengan mereka, kalau dapat kita bantu dengan kadar apa yang kita termampu. Ya, bukan suruh kita bantu dengan semua harta kita, tetapi kita gunakan kebijaksanaan. Kadang-kadang ya, seperti mana yang saya pernah sebutkan dan saya sering kali tekankan, bantuan kita tak perlu besar, tetapi bermakna. Kalau kita tahu kat situ rumah ni memang ada orang susah, berapa anak-anak dia katakan, setiap bulan kita kasih dia agak-agak beras 1 paket 5 kilo. 3 paket cukup, setiap bulan 3 paket. Beras atau 4 paket untuk makan 1 bulan. Makanan dia 1 bulan kita tanggung. 4 paket baru berapa beras? 1 paket 5 kilo berapa harga? $10. 4 paket $40. Dengan $40 1 bulan kita telah menanggung makan satu family. Subhanallah. Kita kalau keluar makan dengan family kita $40 tu mungkin 1 meal. Betul kan? 1 meal dinner ke habis $40. Tapi kalau kita bijak, bukan saya kata jangan makanlah dengan family, makan. Silakan. Tapi $40 yang kita belanjakan atau $50 yang kita belanjakan kadang-kala untuk satu orang yang lain, family yang lain dapat makanan beras untuk 1 bulan. Contoh, kalau kita mengenali sebahagian orang sedemikian,
makanan awak beras tak payah beli, saya tanggung. Dapat 2 orang, saya tanggung. 1 bulan $40 sini, contohlah. Sini mungkin dia perlu tak banyak, $30, $70. Alhamdulillah. Contoh, berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita tahu ada sebahagian tempat di luar negara, saya mengetahui beberapa tempat sebagai contoh, panti asuhan, kat situ pusat tahfiz Quran, para pelajar setiap hari hafal Quran, makan dan minum mereka, berapalah dia makan, contoh. Tapi kadang-kadang jumlah yang besar memang memerlukan kadar yang besar, cuma 1 kilo itu kadang-kadang 1 kilo makan 4 orang. That means 1 kilo kadang-kadang makan 10 orang. 1 person, 1 meal, 100 gram. 1 kilo 10 orang, 1 meal. 1 kilo tu 10 orang. Jadi kita, ni contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Ingat, memberi makan kepada fakir miskin, pahalanya besar. Apatah lagi mereka itu para penuntut ilmu. Contoh kalau kita ada peluang-peluang sedemikian, bantu. Tak payah beritahu orang, tak apa. Bantu. Kadang-kadang sebagian orang tu dibantu sedikit, ibaratnya bab peribahasa Melayu, bertelur sebiji apa? Rio sekampung. Ayam bertelur sebiji, berkokok rio satu kampung. Tak apa. Ada orang setiap, kadang-kadang kita tengok kat social media, dia bantu sikit, rio satu kampung. Tak apa. Kita dah belajar, kita jadi, jangan jadi ibarat ayam bertelur sebiji rio sekampung, kita jadi ibarat apa? Padi. Lebih banyak, makin berisi, makin tunduk. Tak tahu kita pernah tengok padi tak? Pergi Malaysia, pergi kampung, tengok padi. Padi itu kalau dia kosong, dia macam lalang, tegang macam itu. Tapi dah berisi, dah penuh, makin tunduk. Contoh. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang puji, tak ada orang acknowledge, tak apalah. Allah tahu. Kita buat ni memang kerana Allah, ini adalah investment kita. Ya, alhamdulillah. Baik. Dari Uthman bin Nahdi katanya, bahawasanya Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq pernah menceritakan bahawasanya ahli as-suffah merupakan orang-orang miskin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana indahu ta'amu ithnain falyadhhab bi thalithin wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamisin aw sadisin. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang punya makanan untuk 2 orang, maka ajaklah seorang lagi supaya menjadi 3 orang. Barang siapa yang punya makan untuk 4 orang, maka ajaklah seorang lagi supaya menjadi 5 atau 6 orang. Maksudnya, makanan yang kita miliki itu, kita suka kalau lebih banyak orang kongsi makanan kita. Barakah. Jadi sifat-sifat sedemikian suatu masa dahulu ketika kita tinggal kampung, kita meriahlah. Sekarang kita semua buat hal masing-masing. Jadi berbezalah ya. Contoh, jadi kalau dapat makanan yang kita miliki, kalau lebih ramai orang yang menikmati makanan kita, alhamdulillah. Kalau kebetulan kita suka masak, kebetulan memang orang atas ke orang bawah kita tahu adalah anak yatim ke, adalah orang miskin ke, adalah ibu tunggal ke yang nak kena pergi kerja, atau tak apa. Saya masak lebih selalu. Masak lebih, ayam seketul, 2 ketul lebih, potong 12. Ayam potong 12 baru seketul, 2 ketul, contohlah. Awak tak payah masak, saya sponsor. Si adik. Rugi kita? Mata kasar rugi. Tapi tak akan rugi. Allah SWT jamin. Tak akan rugi. Makanan yang kita makan, orang lain makan makanan kita, alhamdulillah. Bersyukur. Sifat-sifat demikian kalau kita lihat para jemaah ya, barang siapa kalau pernah pergi umrah musim bulan Ramadan katakan, kita dapat lihat bagaimana perbezaan keadaan di Mekah dan di Madinah. Saya belajar di Madinah selama 6 tahun, dapat lihat orang-orang Madinah selalunya lebih meriah lah. Mereka punya menjamu tetamu tu hebat. Sebab mereka itu galangan orang Ansar. Jadi Ansar tu orang-orang yang menerima pendatang, menerima muhajirin.
Jadi Ansar tu memang membantu. Jadi sampai sekarang kalau kita lihat sampai kat Madinah, silakan yuk kita datang, dia pimpin kita. Makan, pastikan makan tempat dia. Contoh. Ni masya-Allah bagaimana mereka memakmurkan, meraihkan tetamu. Contoh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Dalam hadis yang panjang, penulis membawakan bahagian depan. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara kepada seorang muslim yang lain. La yadhlimuhu, orang Islam tidak akan menzalimi, tidak akan menganiaya orang Islam yang lain. Wala yuslimuhu, dan dia tidak dibolehkan mencelakakan orang yang lain. Atau tidak akan menyerahkan orang Islam ini kepada musuh. Jadi al-muslimu akhul muslim. Setiap orang mukmin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna al-ikhwah. Para jemaah yang dirahmati Allah, persaudaraan dalam Islam perlu kita tetap ingat dan perlu tetap ada rasa. Kerana apa? Kalau tidak, sifat dan sikap persaudaraan dalam Islam ini akan terpupus dan terkikis kalau kita tidak meraihkannya, tidak mengamalkannya, tidak merasakannya. Sebab apa? Kadang-kala sebahagian orang kerana sentimen nasionalisme, katakan, telah diterap ke dalam jiwa seseorang. Alah, yang penting aku makan, kabilah aku makan, sifat kekabilahan, sifat kekitaan. Yang penting aku dan family aku makan, cukup makan, yang lain korangnya pasal. Inilah sifat keakuan. Ada pula yang penting aku kat negeri aku semua aman, apa yang berlaku kat seberang tambak ke, apa yang berlaku kat luar negara is none of my business. Tak boleh. Sebagai seorang yang beriman, kita sentiasa perlu peka dan peduli apa yang berlaku. Terutama sekali terhadap saudara Islam kita, di mana juga kita berada. Cuma pastilah apa yang kita rasakan, tak boleh kita lakukan atau melakukan tindakan yang menyalahi undang-undang. Kita kena jaga undang-undang lah ya. Tetapi pada masa yang sama, dalam jiwa kita tetap merasa sedih kalau ada orang Islam yang lain ditimpa bencana. Tak mampu bantu, doa. Kena ada rasa sedih. Kena ada rasa sikap bagaimana kesedihan atau peribahasa Melayu, cubit kaki kanan, cubit peha kanan, peha kiri rasa sakit. Ya? Ada lagi tak peribahasa sedemikian? Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Tanpa kita sedari, perkara itu akan dikikis sehinggalah kita dah tak kisah lagi. Saudara Islam kita yang berada di mana juga, makan ke, minum ke, dah tak rasa sakit, dah tak rasa pedih. Pasal yang penting diri kita, kaum kita, keluarga kita, rumah kita, negeri kita aman, yang lain kita tak peduli. Tak boleh. Ya? Baik, bukan hanya demikian, di antara saudara Islam, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, dia tidak menganiaya dan tidak boleh mencelakakan atau menyerahkan saudara Islam dia kepada musuh. Baik, jika seseorang membiarkan Muslim yang lain dalam kelaparan dan tidak berpakaian, padahal dia mampu untuk memberikan makan dan pakaian, berarti dengan demikian dia juga telah mencelakakan. Jadi kita ni kalau tergolong bersama golongan orang yang berharta ni, banyak tanggungjawab Ustaz. Susah tak jadi orang yang berharta? Susah tak jadi orang berharta? Susah. Kita ada dua choice. Nak pilih jadi orang yang berharta, dah ada harta, susah nak kena bantu orang. Atau kita pilih, tak payah ada harta, Allah ambil balik harta, kita jadi orang yang
meminta pula. Susah nak kena minta, tolonglah, tolonglah. Nak mana? Nak ada harta, nak kena kasih orang, susah tak? Atau Allah Ta'ala ambil balik harta, kita jadi orang yang tunggu orang lain kasih. Dan kita kena pergi sana, tunggu, minta bantuan boleh tak? Nak mana? Jadi kalau sekarang ini kita, Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan, tergolong bersama golongan orang berharta. Tak berharta banyak pun, adalah sedikit, grab opportunity tersebut. Kita adalah orang-orang yang Allah Ta'ala beri pilihan. Allah Ta'ala, golongan orang-orang terpilih untuk Allah Ta'ala beri pinjaman harta. Allah Ta'ala nak beri orang ni harta. Nak beri orang ni rezeki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh terus kasih dia. Tapi Allah Ta'ala gunakan kita sebagai perantaraan, transit. Lalu tempat kita kasih dia. Jadi kita tukang messenger saja. Alhamdulillah Allah Ta'ala gunakan kita untuk kasih orang tersebut. Orang tu dapat makan, kerana kita Allah Ta'ala gunakan sebagai perantaraan, kita pun dapat pahala. Kita tak nak jadi that messenger, that perantaraan, Allah Ta'ala boleh kasih orang ni direct, ataupun Allah Ta'ala pilih orang lain. Kita tak nak kasih, tak nak bantu, maka Allah Ta'ala pilih orang lain untuk kasih orang tersebut. Jadi yang duit orang tunya duit dah tak go through kita, go through orang lain. Tiba-tiba kita kenapa dah kurang kat sini? Pasal dah go through orang lain, end result sama juga orang tu dapat. Jadi renung-renungkanlah. Jadi sentiasa kita jadi golongan orang-orang yang bersyukur. Pada masa yang sama, pastilah saya tak nafikan, perlu berpada-pada, ya, jadi seorang yang bijak. Alhamdulillah. Jadi harta itu adalah amanah. Pilihlah untuk membantu orang-orang miskin, untuk membantu masjid nak tukar kapet, masjid nak setiap bulan nak kena bayar duit air lampunya dan sebagainya. Dan contoh seperti mana saya katakan, kalau dapat ada 1-2 family yang kita tanggung makannya, Alhamdulillah. At least ada juga satu akaun untuk orang miskin yang aku ada bantu. Setidak-tidaknya nanti tak ada kita termasuk dalam golongan orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakar tadi yang dikatakan pasal dia tidak memberi orang miskin makan. Setidak-tidaknya ada juga contoh. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Al-Hasan bin Ali dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya mereka pernah memberi jawapan kepada seorang yang bertanya, jika kamu diminta untuk membantu bayaran diat yang mencekik hutang yang bertimbun atau kemiskinan yang melampau, maka kamu diwajibkan memberikan sebagian hartamu. Apa disebut ni? An Aisyah radhiyallahu anhu ummul mukminin wal Hasan bin Ali ibnu Umar radhiyallahu anhum annahum qalu kulluhum liman sa'alahum. Kalian itu kesemuanya di mana barang siapa yang ditanya, in kunta tas'alu fi damin muji'. Kalau kalian itu diminta untuk membayar dam, untuk membayar diyah, ya, au ghurmin mufdhi' au fakrin mudqi' faqad wajaba haqquka. Maka barang siapa, contoh, maksudnya di sini, sekiranya kita ada seseorang itu yang nak kena bayar diyah, maksudnya kadang-kadang dalam negara Islam, ya, kalau seseorang itu membunuh ke tak sengaja membunuh atau tak sengaja melakukan satu perkara, nescaya dia kena bayar duit tebusan. Kalau dia tak bayar duit tebusan, nescaya dia pula kena hukuman. Kalau sekiranya mereka itu minta pertolongan kepada kita, menjadi hak mereka, menjadi hak kita itu untuk membantu golongan orang-orang yang susah tadi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, secara umum, kalau sekiranya ini kita ni golongan orang yang berharta, Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memilih kita untuk menjadi orang-orang di mana orang lain bergantung kepada kita. Alhamdulillah.
Itu satu nikmat. Ya. Dengan syarat kita seorang yang pemurah. Kerana ialah seperti yang saya katakan, kita kena berpada-pada. Pada masa yang sama, harta yang kita miliki tak akan membawa kita ke dalam kubur kita. Yang membawa bersama kita adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana harta itu kita setakat simpan, tak akan membawa kita ke mana. Bahkan harta itu bakal diwarisi. Saya cakap lagi sekali, itu bukan bererti kita belanja semua harta kita, bukan. Itu bukan bererti juga kita bersifat boros, bukan. Kita kena planning, nak kena simpan untuk nanti hari hujan, hari panas, betul. Alhamdulillah, simpan untuk investment, silakan. Tetapi belanjakan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahawasanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan 300 orang sahabat yang lain bahawasanya mereka pernah kehabisan bekalan. Melihat itu, Abu Ubaidah menyuruh mereka supaya mengumpulkan kesemua bekalan mereka. Hingga akhirnya mereka mengumpulkannya ke dalam 2 karung besar. Mereka dah hilang habis kebekalan, kemudian Abu Ubaidah suruh mereka itu mengumpulkan semua bekalan-bekalan yang mereka ada. Sehingga dapat dikumpulkan 2 karung besar. Setelah itu Abu Ubaidah membagikannya sama rata antara sesama mereka. Ini merupakan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tidak seorang pun yang membantah perbuatan tersebut. Dalam sebuah riwayat yang lain yang sahih daripada Asy-Sya'bi, Mujahid, Thaus dan ramai lagi bahawasanya kesemua mereka itu berkata, inna fil mali haqqun siwa zakah. Mereka semua berkatakan, sesungguhnya dalam harta kita ada hak selain daripada zakat. Tujuannya di sini adalah supaya kerana kadang-kala kita menyangka bahawasanya yang wajib hanya zakat. Oh, saya belum cukup haul, tak wajib. Oh, saya belum cukup begini, maka tak wajib. Oh, bukan. Ya. Selain daripada zakat, ada hak-hak yang lain. Seperti yang saya katakan, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menjadi perantaraan orang lain dapat rezeki mereka. Untuk kita ni paling tidak kalau pergi masjid seminggu sekali masuk duit dalam tabung. Kalau tak seminggu sekali, seperti yang saya katakan, kalau kita jadikan kebiasaan setiap hari kita masuk masjid, letak duit dalam tabung masjid. Tak banyak, sedikit. Kalau kita orang yang datang masjid seminggu sekali masuk duit. Alhamdulillah. Kalau kita orang yang hari-hari pergi masjid, nak masuk setiap hari takut nak kena budget lah Ustaz. Maka divide by 5. Contoh, kalau dia budgetkan seminggu sekali dia nak masuk $10, dia datang seminggu sekali dia masuk $10 kat dalam tabung masjid. Tapi dia datang 1 minggu 5 hari. Kalau 1 minggu 5 hari, 1 hari $10, 1 minggu $50 Ustaz. Berat nanti. Okeylah kalau gitu, setiap hari $2. Sedikit tapi istiqomah. Setiap hari masuk $2. Besok $2. Besok $2. Jadi menjadi satu istiqamah. Masuk duit ke dalam tabung masjid. Seperti mana saya sering kali ingatkan, kita niatkan untuk bayar duit air lampu. Duit bills, utilities. Kerana dan melalui duit utilities tersebut, para jemaah gunakan air untuk berwuduk. Gunakan lampu. Gunakan elektrik untuk kuliah, solat Jumaat. Kita dapat pahala. Subhanallah. Nikmat. Bagi mereka yang memahami. Ya. Kemudian selain daripada itu untuk masjid, untuk dakwah, alhamdulillah. Untuk orang miskin kita bantu sana sini, alhamdulillah. Kadang-kadang waktu kita pergi makan nampak kesian budak ni ya, seorang makan atau jumpa pakcik security ke, nampak ada orang susah ke, ketika kita nak bayar bil, tu pakcik tu saya bayar. Jadikan kebiasaan. Nampak nenek tu makan seorang dia, kesian. Kalau kita tengok betul-betul, tengok macam orang miskin, bang, yang makcik tu, dia makan apa? Dia makan mi goreng. Saya bayar dia punya mi goreng. Jadi satu kebiasaan. Seorang pemurah. Alhamdulillah. Jadi orang tu macam, terima kasih nak, alhamdulillah. Contoh. Jadi satu kebiasaan untuk membantu orang-orang susah.
dengan cara yang berbagai-bagai para jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya, kata Ibnu Hazmin lagi, tidak dihalalkan kepada seorang Muslim yang berada dalam keadaan darurat memakan bangkai atau daging khinzir seandainya dia mengetahui bahawasanya ada seorang Muslim atau zimmi yang mempunyai kelebihan makanan. Sebab adalah suatu kewajipan bagi pemilik makanan memberi makan seorang yang sedang kelaparan. Maksudnya di sini Ibnu Hazmin mengatakan, kita mengetahui dalam bab darurat, ketika darurat, benda yang haram dimaafkan untuk makan. Ketika darurat, ayam atau kambing yang tak disembelih sekalipun, dia mati yang dibaham oleh singa, kemudian singa tinggalkan, kita boleh makan daging tadi. Pasal walaupun tak disembelih, darurat. Bahkan daging khinzir boleh makan untuk menyelamatkan nyawa kita. Namun Ibnu Hazmin mengatakan, dalam keadaan hal darurat itu, walaupun dibolehkan, awak tetap tak boleh makan bangkai dulu, tak boleh makan binatang yang tak disembelih itu dahulu. Kalau di situ ada rumah, ada orang yang berharta, kena ketuk rumah tu minta makan. Kerana hak awak ada pada dia. Contoh. Cuma zaman sekarang ni, kita hidup di zaman kadang-kala jiran tak mengenali jiran. Orang atas tak mengenali orang bawah. Betul kan? Ialah sifat keakuan yang saya katakan tadi telah ditanamkan. Tak usah kata orang depan blok, orang rumah sebelah kadang-kala tak tahu siapa nama dia. Berlaku. Berbeza dengan dulu tinggal kampung. Dulu tinggal kampung yang besar. Oh, yang tinggal ujung sana, tahu siapa tu rumah Mak Liha. Oh, yang kat situ rumah Pak Leman. Kat situ rumah pakcik tu ada satu anak dara cantik lah, saya tahu, tak tahu apa nama ni. Contoh. Semua tahu. Anak dara balik malam kena marah. Ini apa sah kau balik malam maghrib? Balik. Kena halau. Sifat persaudaraan. Sekarang dah tak ada sifat demikian. Cuba kita ketuk pintu. Apa hal? Saya tak ada makan hari ini. Nak minta pun dah tak mampu, contoh. Jadi Ibnu Hazmin mengatakan, dalam keadaan darurat, tak boleh kita makan makanan yang dikatakan dimaafkan kalau ada orang Islam yang lain yang berkemampuan. Syarat awak dimaafkan untuk makan makanan yang tak halal tu, kalau orang Islam pun dah tak ada. Itu menunjukkan pentingnya dalam masyarakat Islam perlu saling tolong-menolong. Jika dalam keadaan sedemikian, orang itu tidak disebut sebagai dalam keadaan darurat yang terpaksa memakan bangkai atau daging. Bahkan dia dibolehkan memerangi si pemilik makanan jika enggan memberinya. Jika orang yang terdesak tadi terbunuh, maka si pembunuh wajib dihukum qisas. Sebaliknya, jika pemilik makanan tadi terbunuh, maka kematiannya dalam kutukan Allah. Sebab dia telah melarang hak seseorang daripada menerimanya dan termasuk dalam golongan orang yang zalim. Jadi masyarakat hidup bermasyarakat itu kadang-kala kita hilang sifat ukhuwah kemasyarakatan. Kadang-kadang kita pun tak tahu, menjadi hak kita, menjadi tanggungjawab, dah tak tahu dah. Maka saya alhamdulillah setidak-tidaknya memberikan kita kesedaran. Ada tanggungjawab. Cuma berpada-padalah saya katakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu golongan berlaku aniaya terhadap yang lainnya, maka perangilah yang aniaya itu sampai dia kembali mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tidak boleh saling aniaya menganiayai. Seseorang yang tidak mahu memberikan hak orang lain dianggap sebagai orang yang zalim. Atas dasar inilah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat
Semoga Allah Ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Jadi kalau kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apabila Sayyidina Abu Bakar baru dilantik menjadi khalifah, ada sebagian golongan para sahabat yang tak memahami, mereka sangkakan zakat hanya diwajibkan ketika zaman Nabi. Abu Bakar kata kita serang mereka-mereka yang tidak mau bayar zakat. Umar pada ketika itu bimbang, kita nak memerangi mereka sedangkan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana? Jadi selepas berbincang mereka semua setuju dan akul bahawasanya mereka itu adalah orang-orang yang berhak diserangi kerana tidak membayar zakat atau tidak mahu membantu golongan orang-orang yang susah. Sengaja kami mengemukakan keterangan panjang lebar berkaitan masalah ini untuk mengungkapkan sejauh mana kasih sayang dan rahmat yang terdapat dalam ajaran Islam. Dia telah mendahului konsep sosial yang diperkenalkan oleh aliran-aliran moden. Aliran moden yang memperkenalkan konsep sosial pada hari ini ibarat sinar lilin yang dihembus angin ketika berhadapan dengan cahaya gemerlap sinar matahari yang terang benderang. Maksudnya di sini Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah membawakan perkara-perkara ini dan memberi tekanan dalam perkara-perkara ini untuk tunjukkan dalam agama kita telah pun ada bagaimana sifat social responsibility, social awareness. Bagaimana dalam masyarakat itu perlu saling bantu-membantu. Alhamdulillah. Demikian pada jemaah yang dirahmati Allah, apa yang ingin dikupaskan di sini adalah antara lain kewajipan mereka-mereka yang mempunyai harta itu bukanlah setakat kewajipan zakat, tetapi selain daripada zakat juga ada kewajipan dan tuntutan. Bagi kita ni, mereka yang dengar kuliah, insya-Allah tak ada masalah lah. Pasal kita faham. Tetapi masalahnya adalah orang-orang yang kaya yang di luar. Orang-orang yang berharta, yang tak datang kuliah, yang tak faham, yang tak sedar. Mereka sangkakan harta mereka itu hanya untuk mereka sahaja. Sedangkan ada golongan orang yang susah masih lagi hidup dalam kesusahan. Sayyidina Umar Abdul Aziz ataupun Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau kita renungkan ketika mereka menjadi khalifah, mereka bangun di waktu malam cari ada tak orang-orang miskin yang tak ada makanan. Ada tak orang-orang miskin yang waktu malam kelaparan. Kerana bimbang bagaimana nak jawab di hari akhirat kelak. Dalam pemerintahan kita ada orang miskin yang kelaparan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Perkara seterusnya di muka surat 400. Dan apabila kita katakan selain daripada zakat ada tuntutan-tuntutan yang lain, apakah antara perkara-perkara itu? Antara lain juga adalah sedekah-sedekah sunat. Ada tak sedekah-sedekah sunat? Dan apakah antara sedekah-sedekah sunat? Akan kita bincangkan. Penulis mengatakan, kita renungkan beberapa ayat-ayat Quran tentang sedekah-sedekah sunat atau sumbangan-sumbangan yang ada. Islam mengajak dan menggalakkan orang ramai supaya gemar mengorbankan harta dengan menggunakan susunan kata yang menyentuh hati dan membangkitkan gairah, menggali makna-makna kebaikan dan kemuliaan serta ihsan. Antara ayat-ayat Quran yang menyuruh berbuat amal kebajikan dan ihsan adalah ayat-ayat berikut. Antara lain dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman. Baik, kita renungkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Mereka-mereka yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah ibarat seperti kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Adalah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai pula mengandungi 100 biji. Jadi Allah Ta'ala ibaratkan dia tu sebiji benih, yang satu biji tapi dia tumbuh. Ada bertangkai-tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Berarti dia bertambah.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Ta'ala akan memperlipat kali gandakan bagi mereka-mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi ini menunjukkan kadang-kala dengan kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita itu akan diperlipat kali gandakan tanpa kita sedari. Kita akan mendapat perlipat kali gandakan itu dua jenis. Satu, di dunia ini akan diperlipat kali gandakan dan mendapat keberkahan. Kedua, di hari akhirat guarantee 101%. Apa yang kita belanjakan tak disia-siakan. Semua kita akan dapat. Investment di dunia, kadang-kala kita invest, kadang-kala maju, alhamdulillah. Kadang-kala dapat double, alhamdulillah. Dulu aku invest, sekarang dah naik 100%. Dah naik, dulu letak 100,000, sekarang dah jadi 200,000. Kadang-kala 3 kali lipat, dah 300,000. Masya Allah. Allah SWT katakan, belanjakan itu dapat 7 kali lipat. 70 kali lipat. Kemudian ada tangkainya dan setiap tangkai ada 100 biji-biji lagi. Subhanallah. Akan pasti mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula dalam surah Al-Imran ayat 92. Lan tas'alul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidaklah dikatakan melakukan satu kebaikan sehingga kalian berinfak, membelanjakan sesuatu yang kalian sukai dan sesuatu yang kalian cintai. Lan tas'alul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan tidak adalah kalian membelanjakan sesuatu perkara sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini memberi satu teguran, peringatan kepada kita. Kita ini tidak dikatakan melakukan satu kebaikan sehingga kita membelanjakan sesuatu yang kita sukai dan kita cintai. Bukan kita bantu orang kerana apa? Oh, pasal ada gempa bumi kat negeri jiran. Bukan negeri jiran, di sebuah negara lah. Maka Red Cross katakan kita nak kumpul baju. Ini waktu yang terbaik untuk kita clear stok. Baju ni baju dah tak nak pakai ni. Baju yang getah dia pun dah tak boleh, dah rosak. Butang dia pun dah tertanggal. Zip dia pun dah tak. Awak bukan bersedekah. Awak nak apa? Dan memang nak buang. Ni waktu terbaik untuk bersihkan lemari. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kadang-kala apabila kita nak belanjakan sesuatu perkara, kita kena korbankan sesuatu yang memang kita sayang. Ini memang berharga. Inilah dia pengorbanan. Berkorban, pengorbanan, tak dikatakan pengorbanan kalau kita memang nak clear, benda tu dah memang nak clear. Semak betul lemari aku ni. Kebetulan ada orang, memang clear semualah. Itu memang, yelah, bantu tu bantu. Tetapi yang baju ni semua baju lagi cantik, jangan pakai. Contoh pada jemaah. Kadang-kala, kita pernah bincangkanlah, lemari kita ni banyak sangat pakaian. Terutama sekali orang perempuan. Banyak sangat pakaian. Pakaian yang kadang-kala yang kita dah tak pakai setahun yang lalu pun tak pakai. Daripada terperuk kat dalam lemari, kat luar sana ada orang yang memerlukan. Contohlah ya. Jadi ada sebagian keluarga tu air raya nak beli baju pun tak ada. Kita ada baju raya tahun lalu punya yang pakai sekali tahun lalu. Kalau dapat sumbangkan bagus. Jadi kalau ada sebagian masjid ada satu bilik
letak pakaian-pakaian sedemikian orang miskin boleh pakai, boleh gunakan, silakan, bagus. Setahu saya kat Masjid Al-Iman di Bukit Panjang, kat basement kapak tu ada satu bilik dia buat, siapa yang nak letak baju-baju yang tak pakai letak kat situ. Siapa yang datang, ada yang pembantu rumah kadang-kadang datang ambil, letak $1 contoh. Jadi dapat kemanfaatan, baju yang cantik tu dapat kita rollingkan, orang lain dapat pakai. Alhamdulillah. Seperti mana saya sebutkan, kat social media pun ada Facebook group, dia nak apa namanya, dia nak berikanlah, ada untuk khas untuk orang Muslim, ada yang untuk umum. Kalau kita nak berikan kepada golongan orang Islam, katakan, kita boleh berikan. Saya tengok kat dalam grup tu, dia ambil gambar, kadang-kadang dia kasih katil, kadang-kadang dia kasih lemari, berebut-rebut orang. Kasih baju, ambil, kasih, alhamdulillah orang ni dapat pakai. Then kita masuk grup sedemikian, cuba search, dia nak blessing atau sebagainya kan. Saya tengok kadang-kadang dia kasih konflik lah. Saya ada satu kotak konflik yang saya nak kasih orang. Kemudian yang minta berebut-rebut, IQ, Q. Konflik satu kotak, nak Q-nya ramai orang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang kadang-kadang konflik tu satu benda yang lazirius. Contoh. Kalau kita letak gambar, baju kita ni dapat dimanfaatkan, alhamdulillah. Kalau tak diberikan kepada orang lain untuk continue kehidupan dia, dia akan terperap kat dalam lemari for the next 1 year. Akan terperap kat dalam lemari for the next 2 years. Hanya untuk dibuang on the 5th year. Betul tak? Manfaatkan. Jadi, clear stock pada jemaah, clear stock. Terutama sekali untuk kenapa buat tak apa, nak sediakan untuk bekalan akhirat, nak get ready. Nanti kalau saya pergi, kalian kena clearkan stok, kita clear sedikit demi sedikit. Dan apabila kita tengok barang kita tu dinikmati oleh orang lain yang betul-betul memerlukan, alhamdulillah. Baju kalau tak muat, jangan saya baju. Handbag, berapa banyak handbag yang kita perlukan. Berapa banyak handbag yang kita ada kat rumah. Tepuk dada tanya iman. Berapa banyak handbag yang kita perlu ada. Ada satu ekstra, kita test. Pergi grup sedemikian, I want to bless this particular handbag. Akan tengok berambat, ramai orang akan IQ, nak. Kita kena identify lah. Kadang-kadang kat situ pun ada orang yang dia ambil lepas tu dijual. Jangan disalahgunakan lah. Maksudnya di sini adalah berikan. Clear. Dalam ayat yang kita bincangkan di sini, kita tidak akan dikatakan seseorang yang benar-benar melakukan kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak dikatakan membuat kebaikan sehinggalah kalian mengorbankan sesuatu yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa jua yang kalian infakkan, kalian korbankan, fa innallaha bihi alim, maka ketahuilah Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Jadi apa jua yang kita buat, jangan kita rasa sia-sia. Allah maha mengetahui. Baik, dalam surah Al-Hadid pula Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian daripada harta pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil, sebagai manager saja. Maka orang-orang yang beriman antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian daripada harta pada jalan Allah, mereka tetap memperoleh pahala yang besar. Itulah antara perkara-perkara yang dapat kita renungkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Daripada hadis pula. Berikut ini ada beberapa hadis yang menggalakkan berbuat amal kebajikan dan ihsan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabb fatadfa'u an maitati su'. Sesungguhnya sedekah boleh
meredakan kemurkaan Allah, kemurkaan Tuhan, dan juga menolak mati daripada keadaan su'ul khatimah. Sedekah. Barang siapa suka bersedekah, kadang-kala ada sebagian perkara kita lakukan mendatangkan kemurkaan Allah. Tetapi kerana sedekah yang kita lakukan, sedekah itu kita korbankan. Setiap orang nak mengumpulkan harta, tetapi kita tetap korbankan sedikit cari keridaan Allah. Bukan hanya korbankan sedikit cari keridaan Allah, kita bahagiakan orang lain. Maka nescaya dia tu boleh meredakan kemurkaan Allah. Allah murka kepada kita banyak perkara. Kerana kita lalai, kerana solat melengah-lengahkan, kerana kadang-kala dosa-dosa yang kita lakukan. Minta ampun pada Allah satu hal, tapi bersedekahlah. Bersedekah juga dapat elakkan daripada su'ul khatimah. Apa maksud su'ul khatimah? Su'ul khatimah itu adalah pengakhiran yang buruk. Kita kalau dapat, dalam kita berdoa, mintalah kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah. Ya Allah, kurniakanlah aku husnul khatimah dan selamatkanlah aku daripada su'ul khatimah. Apa maksud husnul khatimah? Khatimah tu khatam. Pengakhiran. Pengakhiran hidup. Khatam. Khatamlah hidup kita. Awak dah khatam Quran? Dah khatam dah. Maksudnya dah habis baca Quran. Awak dah khatam orang tu yang kehidupan. Dah khatam dah. Bahasa yang baik dah khatam. Orang dulu-dulu kata dah gol. Dah gol. Zaman dulu kata, oh jiran tingkat atas tu dah gol rupanya. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Dah gol. Dah khatam dah. Yang kita minta adalah husnul. Husnul tu kebaikan. Husnul khatimah. Pengakhiran yang baik. Dan kita mohon terselamat daripada su'ul khatimah. Pengakhiran yang buruk. Antara amalan yang dapat elakkan daripada su'ul khatimah adalah seseorang yang suka bersedekah. Kita tahu kita ni penuh kelemahan, kita nak supaya dapat husnul khatimah, nak supaya diselamatkan daripada su'ul khatimah, perbanyakkan sedekah. Diriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis, inna sadaqatal muslimi tazidu fil umr wa tamna'u maitatas su' wa tudhibullahu bihal kibr wal fakhr. Sedekah seseorang muslim akan menambah panjangnya umur, dapat memanjangkan umurnya, maksudnya dalam keberkahan. Menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah dengan sedekah. Dan dengannya Allah akan menghilangkan sifat takabur dan sifat angkuh. Kerana dengan sedekah. Sedekah yang ikhlas dapat hilangkan sifat takabur. Bukan sedekah yang dapatkan riak, tak akan dapat hilangkan sifat takabur. Kita bantu orang, dengar orang tu dalam keadaan susah. Okay, ingat, orang semua dah tak ada, kita jumpa dia. Aku dengar tadi kau susah, nanti malam mesej saya. Tak ada orang tahu. Dapat hilangkan sifat takabur, sifat megah diri kerana kita melakukan kerana Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam sebuah hadis, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi." Tiada satu hari pun di mana manusia bangun di waktu pagi, illa wa malakani yanzilani, kecuali di sana ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Maka salah satu daripada mereka mengatakan, ya Allah, gantikanlah harta orang yang suka bersedekah. Wa yaqulu akhar, satu lagi pula malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, datangkanlah kebinasaan kepada orang yang kedekut. Setiap pagi akan ada dua malaikat akan turun.
akan mendoakan, satu katakan, ya Allah gantikanlah kepada orang yang suka bersedekah, dan satu lagi berdoa, ya Allah binasakanlah orang yang memang kedekut. Beza ya, orang yang maksudnya yang berpada-pada bukan kedekut. Sekarang kala kita kena berpada-pada, tak mengapa. Tetapi yang kedekut itu, macam mana kedekut? P. Ramlee ada bantu. Tengok cerita Haji Bakhil. Nama dia Haji Bakhil bin P. Ramlee yang cerita kadang-kadang ada pengajaran. Kita faham tak faham aja. Kata-kata yang digunakan tu ada pengajaran. Renung-renungkanlah. Di sebalik ketawa tu ada message. Jangan jadi Haji Bakhil. Dah Haji Bakhil bin kedekut. Muka dah berkedut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Nabi SAW juga dalam sebuah hadis mengatakan, amal-amal kebaikan menjadi penyelamat daripada kebencanaan buruk. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi boleh memadamkan kemurkaan Tuhan. Dan menjalin hubungan silaturahmi akan menambahkan umur. Setiap amal kebaikan adalah sedekah. Pelaku kebaikan di alam dunia merupakan ahli-ahli kebajikan di alam akhirat. Sebaliknya, pelaku kejahatan di dunia akan menjadi ahli-ahli kejahatan di hari akhirat. Dan orang pertama akan memasuki syurga adalah ahli-ahli, yakni orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Jadi pada jemaah di sini ada hadis yang menyebutkan, yang maksudnya antara penyelamat bencana. Apakah dia? Bersedekah secara sembunyi-sembunyi boleh memadamkan kemurkaan Tuhan. Nak bersedekah sembunyi-sembunyi. Nak bantu orang, tak payah riuh sekampung. Bantu, alhamdulillah. Tak ada orang tahu, alhamdulillah. Tak ada orang tahu, tu nikmat. Pasal Allah saja yang tahu. Orang tahu saja, orang puji saja, kita dah rasa orang dah puji. Dah terjejas ikhlas kita. Dan menjalinkan hubungan silaturahmi akan menambahkan panjangnya umur. Jalinkan tali silaturahmi. Bagaimana menjalinkan tali silaturahmi? Antara lain, kita menjalinkan persaudaraan dengan seseorang yang nak memutuskan persaudaraan. Menjalinkan tali silaturahmi. Dah tahu kita ada adik, abang, kakak atau sebagainya yang nak putuskan persaudaraan, kaum kerabat yang memang nak putuskan, itulah orang yang kita kadang-kala ziarah. Tapi memang diujilah. Pasal dalam bahasa Melayu ni ada, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Hidung dah tak mancung, pipi pula tersorong-sorong. Ini jadi setan pun masuk. Sudah langkah pun ada harga diri, hidung tak mancung, pipi tersorong, sudah. Lawan. Aku buat kerana Allah. Beri salam. Dua orang yang bersengketa, seorang yang beri salam terdahulu, dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita henti di sini para jemaah yang dirahmati Allah, dan kita akan sambung pengajian kita dalam jenis-jenis sedekah yang lain. Wallahu alam bisawab. Kita sedang bincangkan pada jemaah yang dirahmati Allah dalam bab sedekah, di mana selain daripada zakat, di sana ada bukan tanggungjawab, bukan tuntutan, bukan bebanan, tetapi ada peluang. Betul kan? Tengok dari segi positif. Peluang yang orang yang tak berkemampuan tak dapat peluang tersebut. Ianya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian hamba-hambanya yang mendapat rahmat, yang dipilih untuk ada sedikit harta yang kelebihan. Dengan harta ini kita dapat berpeluang berinfak fi sabilillah, bantu mereka-mereka yang susah dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan jemaah ya, kita ni ada WhatsApp group. Ramai di antara kita dah memang dalam WhatsApp group tersebutlah. Pentingnya WhatsApp group itu adalah kadang-kadang kita kuliah last minute terpaksa cancel, kita update dalam WhatsApp group tersebut. Jadi kalau di antara kita, pasal saya tengok kadang-kadang ada jemaah-jemaah yang baru kan, kalau di antara kita belum dapat belum jadi member WhatsApp group tersebut, boleh berikan nombornya supaya boleh dimasukkan ke dalam WhatsApp group itu, ya. Sebab kadang-kadang kita buat announcement melalui WhatsApp group tersebut, seperti mana minggu lalu kita last minute kita buat announcement tak ada kelas. Jadi ada yang datang kelas pasal mereka tak dapat message dalam WhatsApp group itu. Ya, jadi siapa yang belum jadi member boleh beritahu kepada admin kita, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.